Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents VMY. Hari ini kita ingin bincangkan ataupun kita mahu ulas satu isu yang betul-betul panas dan pastinya akan menarik perhatian rakyat Malaysia, khususnya rakyat negeri Sabah. Anda pernah dengar tentang skandal rasuah yang didakwa melibatkan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Sabah dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor? Kalau sebelum ini ada yang kata bukti tidak cukup, sekarang alasan itu sudah tidak boleh dipakai lagi. Kenapa? Sebabnya hari ini SPRM dijangka menerima video penuh yang belum diedit berkaitan dengan kes ini. Ya, bukan sahaja satu klip pendek ataupun screenshot WhatsApp yang boleh dipertikaikan, tetapi video penuh yang direkam secara terus oleh pemberi maklumat. Apakah implikasi perkembangan ini nanti? Adakah SPRM akan betul-betul menyiasat kes ini atau ada tangan-tangan gaib yang akan cuba menghalang? Mari kita bongkar isu ini di dalam video kali ini bersama-sama. Baiklah, berdasarkan laporan Malaysia Kini, video penuh ini akan diserahkan kepada SPRM oleh Lawyers for Liberty ataupun LFL melalui pengarah eksekutifnya Zaid Malik. Pemberi maklumat yang dikenali sebagai Albert telah pun merakam perbincangan yang didakwa melibatkan beberapa adunda Sabah, termasuklah mereka yang memegang portfolio kanan di dalam kerajaan negeri. Video ini dikatakan membuktikan wujudnya perbincangan mengenai rasuah yang membabitkan pemberian lesen cari gali mineral sebagai pertukaran sokongan politik semasa krisis politik Sabah pada tahun 2022. Sebelum ini, Haji J telah menafikan sekeras-kerasnya dakwaan tersebut, mendakwa bahwa ini hanyalah satu konspirasi untuk memburukkan pentadbiran beliau dan bahwa Albert bekerja dengan pihak yang berkepentingan. Persoalannya sekarang, dengan video yang penuh itu telah diserahkan, apakah tindakan SPRM yang seterusnya? Kalau sebelum ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata mereka tidak dapat menyiasat kerana kekurangan maklumat, sekarang alasan itu sudah tidak boleh digunakan lagi. Bekas Menteri Undang-Undang Datuk Zaid Ibrahim pun sudah memberi tekanan kepada SPRM untuk bertindak. Beliau menegaskan bahwa Latifah Koya yang menyerahkan bukti ini bukan seorang politik tetapi bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri. Jadi tindakan beliau ini bukan bermotifkan politik tetapi lebih kepada memastikan keadilan ditegakkan. Zaid juga mendesak Azam Baki untuk mengeluarkan kenyataan rasmi bahwa siasatan penuh akan dijalankan tanpa campur tangan politik. Tetapi persoalannya, adakah ini akan berlaku? Ataupun SPRM akan cuba melengah-lengahkan kes ini seperti yang berlaku dalam banyak kes berprofil tinggi sebelum ini? Ingatkah lagi kes lain yang kononnya disiasat, tetapi akhirnya senyap begitu sahaja? Ramai rakyat mula ragu-ragu dengan ketelusan SPRM, terutamanya apabila kes ini melibatkan pemimpin-pemimpin kerajaan negeri. Kalau benar SPRM bebas dan telus, mengapakah tindakan masih belum diambil sehingga kini? Bukan itu sahaja, beberapa pihak mula mendesak Haji J dan juga Adun yang terlibat supaya meletakkan jawatan sementara siasatan dijalankan. Ketua Wira Parti Warisan, Terence Au, dan juga sayap UMNO Sabah antara yang lantang bersuara di dalam isu ini. Mereka berpendapat bahwa sekiranya benar kerajaan negeri tidak bersalah, mereka seharusnya tidak takut untuk berundur buat sementara waktu bagi membolehkan siasatan yang telus akan dijalankan. Tetapi adakah Haji J dan mereka yang terlibat akan akur dengan desakan ini? Atau mereka akan bertahan dan mempertahankan jawatan masing-masing dengan pelbagai alasan? Satu lagi persoalan yang besar adalah mengenai kredibiliti pemberi maklumat, yaitu Albert.
Siapa sebenarnya Albert ini? Dan sejauh manakah kita boleh mempercayai bukti yang telah diberikan olehnya? Dalam banyak kes sebelum ini kita telah lihat bagaimana saksi-saksi utama di dalam kes-kes besar tiba-tiba menarik balik kenyataan mereka atau mendakwa bahwa mereka dipaksa untuk membuat pendedahan. Adakah Albert akan mengalami nasib yang sama? Atau mungkinkah ada usaha untuk mendiamkan beliau sebelum lebih banyak maklumat terdedah? Baiklah, selain itu ada satu lagi aspek penting yang perlu kita bincangkan, yaitu bagaimana isu ini akan mempengaruhi lanskap politik Sabah. Jika benar skandal ini melibatkan sogokan lesen cari garam mineral sebagai pertukaran untuk sokongan politik, ini bermakna sistem politik Sabah sedang berdepan dengan masalah yang lebih besar. Krisis politik Sabah pada tahun 2022 sudah cukup membuktikan betapa tidak stabilnya pentadbiran negeri ini. Dan jika benar dakwaan rasuah ini berlaku, ia hanya akan mengukuhkan lagi persepsi bahwa politik di negeri itu lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi berbanding dengan kepentingan rakyat. Dalam situasi seperti ini, rakyat Sabah perlu bertanya, apakah kerajaan negeri sekarang benar-benar berkhidmat untuk rakyat ataupun hanya menjaga kepentingan golongan tertentu? Seandainya Haji G dan Adun yang terlibat didapati bersalah, apakah nanti tindakan yang akan diambil? Adakah mereka akan berundur secara sukarela atau akan terus bertahan dengan menggunakan kuasa politik mereka? Dan jangan lupa peranan media di dalam hal ini. Sejauh mana kita boleh percaya bahwa laporan-laporan yang dikeluarkan adalah benar-benar telus dan tidak berat sebelah. Karena kadangkala media ini juga boleh digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan individu tertentu atau untuk melindungi kepentingan pihak-pihak berkepentingan. Jadi kita perlu berhati-hati di dalam menilai maklumat dan memastikan bahwa kita tidak mudah terpengaruh dengan naratif yang mungkin telah disusun untuk memenuhi agenda tertentu. Jadi kesimpulannya, skandal rasuah Sabah ini adalah satu ujian besar bukan sahaja untuk SPRM, tetapi juga untuk politik Sabah secara keseluruhannya. Jika SPRM gagal bertindak dengan telus dan adil, maka kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan ini akan terus terhakis. Tetapi jika siasatan ini dijalankan dengan telus dan tanpa gangguan politik, ia boleh menjadi satu titik perubahan di dalam lanskap politik Sabah dan juga Malaysia. Oleh itu, apakah pendapat Anda semua? Adakah SPRM akan betul-betul menyesat kes ini atau kita hanya akan lihat satu lagi kes yang akhirnya nanti tenggelam begitu saja? Adakah Haji G dan mereka yang terlibat akan bertanggung jawab atau mereka akan bertahan sehingga kepenggal pilihan raya akan datang? Dan yang paling penting, adakah rakyat Sabah akan terus bersabar dengan keadaan ini? Atau mereka akan mula menuntut perubahan yang lebih besar? Kongsikan pandangan Anda, ulaskan pandangan serta pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Dan itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini supaya Anda tidak terlepas video-video menarik dari kami, Current Sphere MY. Kita akan terus kupas isu-isu semasa yang penting dengan perspektif yang kritikal dan tanpa selindung. Kita jumpa lagi di dalam video seterusnya. Salam sejahtera dan salam hormat. Terima kasih semua.